Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormati Nazir dan seluruh yang terkuasa Syura Al-Uswah Subang Lestari, terhormati Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para ustazah, guru-guru agama, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah taala. Pertama sekali muslimin muslimat dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran pertama dan selamanya, dulu ini dan selamanya. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah taala di atas doa yang kita minta kepada Allah. Bila masuk bulan Rajab, orang Islam minta kepada Allah Ta'ala supaya diberkati kehidupan dalam Rajab, dalam Sya'ban, baligh Ramadan. Minta kepada Allah Ta'ala sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan 1 tahun itu, tuan-tuan muslimin muslimat dalam hati Allah, ada sahabat kita, saudara-saudara kita, saudara Islam seakidah dari kita dijemput oleh Allah Ta'ala lebih awal daripada kita. Sebelum sampai Ramadan, 2-3 hari sebelum Ramadan, ada yang meninggal dunia. Kita ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu penghargaan mesti kita berikan kepada Ramadan. Bila sebut Ramadan Karim, ahlan wa sahlan Ramadan. Kalau di negara-negara Arab, dia pasang banner besar-besar, nak sambut kedatangan Ramadan, nak zahirkan kegembiraan nak datang Ramadan. Ramadan ini siapa di Ramadan ini? Bulan Ramadan, bila sebut bulan Ramadan, muslimin muslimat dalam hati Allah kita andaikan sebagai seorang kekasih yang nak datang berjumpa dengan kita. Kita maknanya kita umpamakan sepasang kekasih yang terpisah jauh, kekasih suami isteri lah. Seorang duduk Malaysia, seorang duduk Mesir. Kalau seorang duduk Selangor, seorang duduk Sabah, yang dekat sana, naik flight 2 jam lah sampai, kan? Kita dekat Mesir lah. Seorang dekat Mesir, seorang dekat Malaysia. Nak jumpa kekasih, dua kekasih nak kena tunggu setahun. Setahun itu berpusing, tuan-tuan muslim muslimat dirahmati Allah. Nak jumpa, bila jumpa apa ni? Tuan-tuan boleh jawab. Dalam masa setahun kekasih ini berpisah. Bila berjumpa setahun sekali apa jadi? Penuh rapat ni, tak nak lepas. Ini andaian kita jumpa kekasih. Ramadan begitu. Ramadan ini tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala hantar kepada kita, datangkan kepada kita setahun sekali. Dalam keadaan setahun sekali pula Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala buka rahmat seluas-luasnya. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu Allah Ta'ala buka seluas-luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah ni apa maknanya rahmat Allah? Kasih Allah, kasih sayang Allah, masuk syurga sebab rahmat Allah Ta'ala. Di pertengahan Ramadan pula Allah Ta'ala offer lagi, tawarkan lagi maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Dan akhir Ramadan itu pula pembebasan daripada azab api neraka Allah. Tonton hari ini tengok bilangan jemaah kita ramai, Allahu Akbar. Kalau para sahabat ataupun orang-orang di Arab, bila dia seronok sedikit dia akan takbir, dia akan bertakbir Allahu Akbar. Sebab tengok keseronokan jemaah sangat ramai. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah ramai? Ini menunjukkan, menandakan keimanan, sambutan iman kita kepada Allah Ta'ala. Ini biasanya awal Ramadan ini memang penuh belakang. Awal Ramadan, 10 Ramadan, 5 Ramadan. Hari ini masuk malam ketiga, Ramadan hari kedua. Awal lagi lah, semangat itu tengah berkembang lagi. Dia biasa masuk Ramadan ke-7, ke-8, ke-10 Ramadan, dan pulang-pulang hingga 2 Safar. Pertengahan Ramadan dah jadi waktu macam waktu biasa. Jadi orang tanya, kenapa jadi macam tu Ustaz?
Bila awal Ramadan orang ramai, bila bertengah Ramadan orang kurang. Sebagai kita orang balik kampung semua nak sambut raya. Tuan-tuan pergi balik kampung, tengok masjid kat kampung, ramai atau tidak? Keadaannya lebih kurang. Seorang kampung balik mana? Orang kampung balik mana? Biasa macam itulah kalau bandar ini kawasan bandar. Biasa lah Ustaz, sama balik kampung lah. Kita balik kampung pula, dekat kampung sama keadaan dia lebih macam ni. Semangat. Sebab itu muslim-muslimat dirahmati Allah, kita kena bersemangat. Sebab kita kena andaikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kalaulah diberi izin oleh Allah Ta'ala, dibisik ke telinga kita ini, sebulan hari ini, Ramadan tahun ini, Ramadan terakhir bagi kamu, apa kita nak buat? Seorang perempuan yang dulu dalam penjara, dia tahu tarikh kematian, digantung. Dia kata esok subuh kamu akan digantung. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam masa 24 jam dia menghadap Allah Ta'ala tak lepas. Dia zikir, dia taubat, zikir taubat, sebab dia tahu mati esok. Allah. Kita tak tahu bila nak mati. Yang kita ni paling berbahaya sekali. Yang duduk penjara tu dia tahu dah, pada tarikh sekian, waktu sekian, hari Jumaat, pada jam berapa kamu akan meninggal, kamu akan dihukum gantung. Dalam masa seminggu tu dia taubatan nasuha, taubat habis-habisannya, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan dirahmati Allah tak tahu bila. Nampak dia sehat, tuan-tuan dirahmati Allah. Seminggu lepas kawan saya belajar juga, dia jalan naik kereta, dia jatuh begitu. Cikgu, dia nak pergi sekolah, jalan keluar rumah, masuk ke kereta, sebelum sampai pintu kereta tutup, dia jatuh, jatuh batang pisang, top, jatuh. Hantar ke hospital, tak ada yang dari lagi, makanya tuan-tuan dirahmati Allah, switch jantung kita ni Allah Ta'ala pegang. Betul tak? Dia jantung ini dia macam enjin mesin. Daripada kita lahir itu, jantung ini operasi, enjin ini beroperasi, tuan-tuan. Dia tidak berhenti. Dia macam kereta kita tu, kalau kita start kereta tu, daripada awal pagi, tuan-tuan biarkan kereta tu enjin tu berpusing selama seminggu apa dia meletup enjin tu, betul tak? Ini jantung kita ni tuan-tuan dirahmati Allah, daripada kita lahir itu dia berus, daripada dalam perut ibu lagi dia berfungsi sampai hari ini. Umur kita berapa sekarang? 40, 30, 60, tak pernah berhenti. Kita tidur, tuan-tuan, kita tidur, dia hidup. Kita bangun, dia hidup. Dia mati, kita berjalan. Ini jantung. Ini switch dia ke mana? Allah Ta'ala pegang switch. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, kedatangan Ramadan pada tahun ini, pada tahun ini, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah 183 ini famous tak? Bila sampai Ramadan, ustaz-ustaz kita akan baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari ini sampai Ramadan ke-29, ayat ini tak akan berubah. Untuk guru mana mari sekali itu, ustaz semalam ada ingat dia baca ayat. Wahai orang beriman, kata Allah, aku wajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana aku wajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam maksud ayat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, maknanya puasa ini bukan ibadat yang baru. Orang terdahulu Allah Ta'ala dah suruh puasa. Orang terdahulu Allah Ta'ala suruh perintahkan untuk berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun, bertakwa kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa ini bila sebut takwa, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bagaimana kita nak huraikan takut kepada Allah? Kita kiaskan, kita umpamakan seorang ibu, seorang bapa dengan anak. Bila bapa marah kepada anak, anak tak ngaji. Tiap hari anak rutin dia mesti belajar mengaji, belajar Quran, baca Quran dan sebagainya. Bila dia tak pergi belajar, ayah dia marah dia. Ayah ni macam-macam PL dia. Dia ayah ataupun suami ataupun isteri macam-macam style. Kalau sahabat dulu pun, kalau Sayyidina Umar, dia pendekatan dia keras. Dia bercakap dia tegas.
kami nak bermusafir ini, siapa nak jadi budak, siapa nak jadi bandu, siapa nak jadi anak yatim, persilakan halang perjalanan kami. Ini Sayyidina Umar. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman akhlaknya baik, lembut orangnya. Dengan kita pun sama macam itu, dengan bapak sama. Ada bapak, kan? Kau nak kau belajar, baru sama. Kurang ajar kalau tak belajar mengaji. Anak kita jadi suara tinggi. Adakah anak kita lagi? Tak, anak kita perlu kita. Omar, ibu pun sama. Silang ke udara, bukan ibu kat sini lah, dekat Bangladesh. Bertua punya anak, disebut bertua punya anak, tapi suara tinggi. Anak dengar dekat takut. Pendekatan seorang guru dengan murid. Kalau kita belajar dia untuk guru, rotannya besar. Kan dia pegang rotan itu diletakkan dekat papan hijau, papan putih. Dia orang belajar lagi itu. Mati ya, kalau jawab mati ya. Dia takut dengan ustaz pun, takut dengan cikgu, tapi dia takut, dia rapat dengan cikgu. Dengan Allah Ta'ala pun macam itu. Tuan-tuan dalam hati Allah, dengan Allah pun macam itu. Kita takut dengan Allah, mesti rapat dengan Allah. Ramadan inilah, kehadiran Ramadan inilah kita mesti rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab bila masuk Ramadan Karim, syaitan dibelenggu semuanya. Iblis tak ada. Kan? Selama 12 bulan. 1 bulan, 12 bulan syaitan duduk dalam badan kita. Bila masuk Ramadan, Allah Ta'ala tarik dia, dibelenggu. Maknanya kita tinggal kita dengan nafsu. Dan nafsu inilah kita tarbiyah, kita didik dengan berpuasa. Puasa inilah yang tarbiyah nafsu ini, supaya nafsu ini menjadi nafsu yang beriman kepada Allah. Nafsu pun tak beriman juga. Kalau nafsu tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan puasa, sebab itulah berlaku perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Berlakunya salah guna puasa, berlakunya rasuah, berlakunya pencuri, berlakunya pencurian, berlakunya perzinahan, berlakunya macam-macam gejala-gejala sosial. Anak-anak muda hari ini sudah tidak pergi ke masjid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nafsu itu sudah tidak ditarbiyah, sudah tidak dididik dalam konteks kita berpuasa pada hari ini. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tawarkan amalan-amalan sunnah diberikan pahala wajib. Diberikan pahala wajib. Amalan wajib digandakan sebanyak 70 kali ganda. Amalan-amalan wajib digandakan sebanyak 70 hingga ratusan kali ganda. Ini kiraan manusia, kiraan dunia, belum kiraan akhirat. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau diisytiharkan kesimpulan, kamu masuk neraka 2 hari saja. 2 hari masuk neraka, tak lama. 2000 tahun kita berada dalam neraka. Nauzubillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semalam saya di Masjid Riyadhus Shalihin ini, dia bawa 20 rakaat. 20 rakaat bertahan. Ini 8 rakaat. Rakaat tuan-tuan sudah sedia lah. Semalam kami 20 rakaat, tak masalah boleh. Sampai pukul 11. Ini baru 9 awal lagi. 9:40. Di Ramadan ini tuan-tuan bulan jihad. Sebab kalau sahabat dulu bila kita ini mengeluh, kita pernah nak tidur lah, besok nak kerja lagi, apa semua lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah, di akhirat kita dituntut oleh tentera-tentera Badar Kubra. Beberapa badar berlaku dalam bulan Ramadan. Ketika nak berlaku perang ini, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi panggil sahabat-sahabat semua. Dia panggil sahabat, dia duduk rumah sahabat, ya wahai sahabat-sahabatku sekalian, kita nak pergi perang ni. Kamu sahabat atau tidak pergi perang? Nabi nak uji sahabat-sahabat ini. Sebab masuk Ramadan, bila masuk Ramadan orang dalam keadaan penat. Apa respon sahabat kepada Nabi? Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Engkau cakaplah apa nak cakap ya Rasulullah, kami ikut, kami taat demi Islam, demi agama Allah Ta'ala. Ini sahabat, keimanan sahabat. Bila sebut begitu, ya Rasulullah, jika engkau katakan kita pergi berperang, kami turun berperang. Ini zaman sahabat berlakunya perang Badar Kubra. Kita hari ini perang tak berperang dalam Rasulullah. Zaman sahabat dahulu, zaman Nabi, mereka dalam keadaan berpuasa, mereka berperang. Mereka
mengorbankan jiwa mereka, masa mereka, tenaga mereka. Apalagi semua dikorbankan untuk Islam, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dalam bulan Ramadan, kita hari ini bulan Ramadan, apa kita nak korban? Apa kita nak korban untuk Islam? Zaman sahabat dahulu susah. Kita hari ini tuan-tuan baca Quran senang. Buka Quran, semua ada baris belakang. Quran yang kita baca itu ada baris semua. Kalau zaman sahabat dahulu tak ada Quran. Zaman Nabi dengan sahabat tak ada Quran. Macam mana sahabat baca Quran? Sahabat baca Quran daripada mulut Nabi SAW sendiri. Dia tak ada kitab Quran. Kitab Quran ini mula dibukukan zaman Sayyidina Umar. Masa zaman Nabi tak ada Quran, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sahabat-sahabat membaca Al-Quran, hufaz Al-Hafiz di zaman Nabi SAW. Mereka jadi hufaz Quran daripada mulut Nabi SAW. Maknanya mereka lebih susah daripada kita. Kita hari ini sembahyang solat 5 waktu hari ini, solat tarawih tuan-tuan tengok, solat atas kapek. Kalau kita pergi masjid Syawal tadi sembahyang Zuhur, saya baca Zuhur kat sana tadi, sujud dahi nak tenggelam dahi kita lembut. Sahabat pun Nabi SAW pernah satu ketika dia sujud meletak lempur-lempur di dahi Nabi SAW. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan jangan disia-siakan kehadiran Ramadan. Setiap masa, setiap detik, setiap waktu mesti digunakan untuk kita berjihad di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan jihad. Bila sebut jihad ini tuan-tuan dirahmati Allah, bila sebut jihad mesti ada kepenatan dalam berjihad. Kalau jihad ini, kalau kita berjihad tak penat, berjuang tak penat, bukan berjuang Ramadan. Kalau Nabi SAW berjuang dulu dia penat. Setiap malam Nabi bila dia tidur, dia bangun, dia fikir otak dia, ummati. Otak Nabi. Kita fikir, dia bangun, kita bangun, yang kita fikir apa dia? Kereta aku dah selis ke belum? Dia bangun, bini aku mau kerja ke pagi dia atau tidak? Dia bangun, apa aku nak makan? Ini kita. Zaman Nabi, zaman sahabat dahulu mereka bangun, mereka memikirkan Islam. Apa aku sumbang untuk Islam hari ini? Mereka bangun, Nabi SAW bangun, apa nasib umat aku hari ini? Umat aku akan datang. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi memikirkan umat ini 1500 tahun yang lampau. Dia fikir tentang kita. Kita fikir nasib kita. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa jadi generasi Islam kita? Kita kena fikir sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu kan bersaudara. Benar atau tidak? Kita ditanya di depan Allah Ta'ala. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tugas dan tanggung jawab kita sebagai muslim, sebagai mukmin sangat besar. Besar tanggung jawab kita tuan-tuan dan rahmati Allah. Banyak kerja kita. Kalau kami di Sabah itu masih banyak dari kerja. Masih banyak, terlalu banyak kerja. Umat Islam sangat jauh ketinggalan. Kalau dia sebut kristianisasi dahsyat berlaku di negeri Sabah, Sarawak sekali lah. Baru-baru ini kami ini mungkin sahabat saya Ustaz Husni, saya tengok dia dua dia tadi. Apa Ustaz Husni sahabat saya turun bersama dengan saya sekali. Masuk ke kampung, tuan-tuan dirahmati Allah, kampungnya Muslim tinggal 4 orang, 4 keluarga, berapa orang? 4 keluarga Muslim. Ketua kampungnya sudah murtad, dia open, terbuka. Oh saya ini Ustaz murtad sudah, saya Islam dulu. Kita masuk saya Islam dulu. Ini saya boleh baca nih Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam surah sekolah kita masuk. Dia boleh baca ini qul huwallahu ahad. Dia boleh ngaji Quran, tapi dia kata tapi saya dah murtad. Sekarang saya dah Kristian. Open, terbuka. Ini ketua kampung. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ketua kampung, dan bila satu jadi kes, anak dia seorang wanita. Ada anak dia perempuan seorang dipinang oleh seorang pemuda Islam di kampung pula. Dipinang, tidak ada hantaran tuan-tuan. Percuma. Percuma. Siapa nak? Kata beri ikut saya ke sana. Dia kata percuma dengan syarat. Syarat apa dia? Tukar kamu punya agama. Islam tukar dan Kristian, saya bagi anak saya percuma. Ini berlaku tuan-tuan dan rahmati. Ini berlaku. Bila berlaku 10 tahun, 20 tahun akan datang, apa jadi? Sampai sebagian Malaysia minta maaf suruh kepada perempuan nafik di Kosip. 10 tahun, 20 tahun akan datang, apa jadi? Islam dari sebuah Islam, dibela Islam, murtad berleluasa.
Nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah, saya di mana masuk ke pedalaman. Kawasan-kawasan pedalaman, bila kita masuk tu, saya bawa sahabat saya ke Syarah UiTM, menangis dalam kereta. Menangis dalam kereta, tengok ada umat Islam dirahmati Allah Ta'ala. Selain itu, pada kehadiran Ramadan pada kali ini, mohon kepada kita minta doa pada Allah Ta'ala. Allahumma usulil Islam wa muslimin. Islam juga kita bisa doakan. Saudara-saudara kita di Palestin terancam dari segi keselamatan, tetapi akidah mereka kuat, jiwa mereka kuat, keimanan pada Allah Ta'ala kuat. Tetapi saudara-saudara kita di sini lebih kuat lah. Di sebenarnya pun ada ustaz di kurang di sini pun. Memang lebih kurang ini, tapi salah mutak Kristen sesama. Kristen tidak boleh buat billboard open. Kita tak boleh. Tak boleh letakkan lagi saya tengok tunggu lagi kita buat billboard besar-besar, tak boleh. Dewan Bandaraya tak lulus. Majlis Kebandaran tak lulus. Tapi kalau Kristian dia open, lulus. Mudah. Ini apa tandanya tuan-tuan dirahmati Allah, kehancuran akan berlaku sekiranya umat Islam tidak berfikir. Orang tanya saya, Ustaz, apa peranan kerajaan? Tuan-tuan jangan tanya saya peranan kerajaan. Tuan-tuan tanya saya apa peranan umat Islam. Kerajaan itu kita yang pilih. Kita yang pilih kan? Jadi kita tanya umat Islam apa peranan untuk umat Islam di seluruh negara. Saya sebut dalam keadaan konteks di negeri Sabah di bawah banyak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga disebut sebagai bulan Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan pada Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini juga diturunkan kitab-kitab terdahulu, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Jadi kitab Taurat diturunkan dalam Ramadan, Injil, Zabur, semua diturunkan dalam bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Sebab itu Al-Quran mesti dijadikan sebagai rutin harian kita. Baca Quran setiap hari, bukan sekadar di bulan Ramadan. Tetapi setelah masuk Ramadan ini, mula hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, istiqamah kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, rujuk tafsir Quran. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi hamba Allah yang disebut oleh Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Nak sampai derajat la'allakum tattaqun, nak sampai ke la'allakum tattaqun itu panjang ceritanya. Kita ada 27 malam lagi. 27 Ramadan lagi kita kena tempuh, tuan-tuan dirahmati Allah. Semangat tuan-tuan yang ada hari ini, kita mesti istiqamah sampai habis Ramadan. Kena pegang tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa awal Ramadan ramai, tengah Ramadan tak ramai? Apa masalahnya? Apa masalahnya ini? Pening ulama-ulama fikir, ustaz fikir pening. Kenapa ni? Semangat ni. Yazid banyak terus dia kata, iman akhir zaman. Naik turun, naik turun. Naik turun kita yang bagi naik turun ni. Kita yang bagi naik turun. Ni masjid terpampang indah, ada aircon. Kipas banyak. Semalam ada aircon, lagi kipas banyak berpusing. Apa alasan kita lagi? Istiqamah kita tuan-tuan dirahmati Allah, kuatkan semangat kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pastikan awal hari ini sampai akhir Ramadan, sampai di belakang. Yang balik kampung tak boleh kata apa? Yang balik kampung tak boleh kata apa? Yang tak balik kampung ni, jangan sibuk di bulan Ramadan juga kita sangat tidak digalakkan untuk kita membeli-belah di luar. Tadi saya lalu di Bazar Ramadan. Bazar Ramadan lalu tadi kan ke kereta lalu. Nampak tuan-tuan dan Allah, jarinya penuh plastik. Ramadan. Ini karipap, ini kuih apa ni? Kuih apa? Ini kuih macam-macam kuih lah. Dia plastik penuh. Yang sebelah sini air. Sahabat saya ditambah lagi. Dia kata, kenapa tak tambah kat sini satu lagi plastik? Tak telinga dia. Nak tambah sup penuh. Semangat Ramadan. Tapi bila makan tidak. Nafsu. Makan di rumah sendiri dah kenyang kan tuan-tuan. Makan di rumah minum air. Tinggallah. Jangan kita terlalu memikirkan nafsu kita. Sebab itu Ramadan ini kita kena berubah. Berkejar-kejaran kita. Kejar-kejaran kita. Macam mana kita nak kumpulkan jongkong. Bukan jongkong emas. Jongkong takwa. Jongkong pahala Allah Ta'ala. Di Ramadan disebutkan oleh ulama, Allah Ta'ala buka rahmat Allah Ta'ala. Surga dibuka pintu seluruh-seluruhnya, pintu surga. Maknanya Allah Ta'ala seolah-olah nak lelau pahala semua. Lelau. Tahu lelau? Jual lelau ini harganya sepatutnya 10 ringgit. Tiba-tiba dia kata 10 sen. 10 sen. Siapa nak borong? Kalau dizahirkan Ramadan, puasa Ramadan ini, kata Allah Ta'ala, pahala dizahirkan ni. Ni jongkong pahala. Satu hari dia kata banyak ni dapat pahala dia. Harganya dia kata 100 ringgit. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin 100 ringgit kita keluar.
kalau disahirkan oleh Allah Ta'ala. Tuan Imam, saya booking 1.000 meja jadi jongkok, tapi Allah Ta'ala tak zahir. Cuma Allah Ta'ala zahirkan kepada kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Akhir kalam pada malam ini, insyaAllah kita nak sambung lagi untuk kita 20 minit, ada 10 minit untuk kita sambung tarawih kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dalam hati Allah, di bulan Ramadan ini kita perbanyakkan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah bermula daripada tarawih. Mengqala Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, mengqala lail Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Nah, kena hidupkan Ramadan ini daripada tarawih. Lepas berbuka maghrib, lepas isya, tarawih itu sudah dikira sebagai menghidupkan malam-malam Ramadan. Tarawih witir dan setelah malam kita bangun malam, tuan-tuan. Bangun tahajud, kita hajat, taubat semua kita buat insyaAllah. Kalau boleh setiap malam. Ramadan ini setahun sekali ya. Ramadan masih setahun sekali. Tak tahu Ramadan tahun depan kita sampai atau tidak. Ramadan tahun ini kita berhabis. Orang sahabat cakap berhabis kita kali ini, ataupun ini kalilah kita berhabis. Kalau sebenarnya cakap apa? Cakap apa? Berhabis kita. Berhabis. Habiskan waktu kita, tenaga kita bulan Ramadan dan Mubarak. Jangan banyak rehat tuan-tuan. Jangan banyak rehat. Ini banyak rehat salah. Letihan, malam letihan. Bangun sahur, pukul 4 pergi kerja lagi. Sembang dan letih. Kalau rumah Nabi besok, Nabi sembang letih dia baru tahu. Nabi letih tuan-tuan dalam Allah. Jadi kita kena korbankan masa kita banyak di bulan Ramadan. Amal-amal sunat kita mesti perkasakan. Baca Quran, insyaAllah Ramadan ini pastikan kita khatam. Ramadan satu hari 1 juzuk kalau boleh. Tak boleh, kalau tak boleh pun kita baca setiap hari, kita baca Quran. Bangun malam, amalan sunat, sedekah. Perbanyakkan sedekah kita bulan Ramadan dan Mubarak ini. Zakat kita, zakat fitrah pasti kita selesai, zakat harta kita pasti kita selesai, dan ukhuwah kita juga kita belajarkan di bulan Ramadan dan Mubarak. Banyak lagi insyaAllah, banyak malam lagi kita akan dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz kita akan datang. Saya kira sekarang ini tuan-tuan dalam hati Allah, bersempena dengan Ustaz Imam tadi diumumkan kehadiran saya ke Selangor ini dikurang, insyaAllah saya akan balik pada 12 Ogos, insyaAllah 12 Ogos. Balik 12 Ogos tu singgah rumah berbuka petang tu. Besok selepas sahur kami berjalan ke beberapa kawasan yang kami kawasan pedalaman yang telah kita masuk untuk program dakwah. Kawasan mu'alaf, kawasan orang miskin, kawasan di pedalaman yang jauh. Lebih kurang 4 hari kami berjalan. Cuma kami singgah mengantar sumbangan zakat dan sebagainya. Tuan-tuan, saya tawarkan kepada tuan-tuan untuk bersama-sama membantu kami lah misalnya di kampung yang saya sebut tadi, kedua kampung Murtad itu. Keluarga Islam, 4 keluarga Islam mohon untuk membina surau tidak diluluskan oleh Jabatan Ulama. Sebab alasannya, sebab orang Islam tak ramai, jadi tak perlu kepada surau. Ini kan, ini bahaya. Jadi kami di peringkat pendakwah dan NGO kita bantu kami bina surau ini. Sekarang tapak sudah naik 20 kali 20, kecil ya surau dia. Tapi maknanya bila surau naik, paling tidak pun keluarga Islam yang ada di sana bolehlah dengan azan. Anak-anak yang ada di sana boleh baca Quran, boleh mengaji Quran, dan kami akan buat jadual. Kadang ada rutin jadual, ada bertukar-tukar ustaz, bertukar sebulan sekali seorang ustaz akan masuk. Dan di sana ada anak-anak muda yang kita sudah tarbiyah, kita sudah train dia, ajar dia untuk dihidupkan surau masjid. Kita masih dalam proses pembinaan masjid, masih lagi kurang 12.000, pembinaannya sebanyak 15.000. 3.000 kita sudah dengan tapak sudah naik, dan dia punya tulang sudah naik. Tinggal lagi dia punya nilah apa di dinding dan atapnya. Untuk dalam hati Allah sebagai sumbangan pada malam ini, kehadiran saya ini, dia infak yang saya bawa balik dipecah-pecahkan. Dana fisabilillah, dana dakwah, dan wakaf. Wakaf ini kadang-kadang ada hamba Allah Ta'ala bagi khusus, itu kena jumpa saya teruslah. Khusus memang menjadikan wakaf untuk surau. Alhamdulillah kalau ada. Sebelum ini satu surau kami sudah berjaya di satu kampung, dan alhamdulillah sampai hari ini surau itu 500. Ini surau yang kedua. Dan kalau tidak ada yang bagi wakaf terus, kita akan bahagi-bagikan. Kami akan bahagi-bagikan bagi perkiraan kami sendiri.
dalam dakwah fisabilillah dengan wakaf surau dan juga kebajikan umat Islam untuk fakir miskin. Kita bawa tabung putih. Jika ada sahabat saya sudah datang tabung putih, contohnya tengok ada Ustaz Zulfikar di situ, ada beberapa telefon saya juga. Contoh yang tidak membawa duit malam ini, boleh hubungi saya kemudian insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu, yang kurang itu, yang terganggu itu daripada diri saya sendiri. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.